Salam Malaysia Madani, Tajiahao. 欢迎收看 Nabaluni 新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。Presiden APCO menyambut baik kesungguhan Kerajaan Perpaduan menangani isu berbangkit berkaitan Perjanjian Malaysia 1963. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO, Datuk Iwan Benedict menyambut baik komitmen dan kesungguhan Kerajaan Perpaduan menangani isu-isu berbangkit berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Beliau berkata ini terbukti menerusi beberapa inisiatif baru yang dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan untuk menyelesaikan isu berkenaan. Ia termasuk pelonggaran peraturan perolehan dan penyerahan kuasa kawal selia gas kepada Kerajaan Negeri Sabah pada Januari 2023 dan penyerahan kuasa kawal selia elektrik yang dijangka dapat dimuktamadkan menjelang Januari 2024. Dalam satu kenyataan hari ini, Iwan berkata melalui penyerahan kuasa ini, Kerajaan Negeri Sabah memiliki wewenang untuk mengawal selia bekalan gas dan elektrik berdasarkan kepentingan negeri. Beliau berkata demikian sebagai mengulas pembentangan usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 2021 sehingga 2025 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat semalam. Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata, Kerajaan Persekutuan juga komited untuk melaksanakan projek pembangunan sistem tenaga boleh baharu TBB dan menaik taraf sistem bekalan elektrik di gugusan Felda Sahabat Lahadatu Sabah yang bertujuan menambah baik bekalan elektrik di Sabah. Projek yang menelan belanja sekitar 195 juta ringgit itu dijangka memanfaatkan rakyat di kawasan tersebut serta di kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah, Eskom. Sabah mempunyai potensi yang besar dalam penjanaan tenaga boleh baharu berasaskan solar dan biogeosim bagi menampung keperluan bekalan tenaga dan elektrik pada masa hadapan. Ketika membentangkan kajian separuh penggal RMK ke-12, Perdana Menteri mengumumkan bahawa lebih banyak projek pembinaan semula bangunan daif di sekolah akan dilaksanakan di Sabah. Sehingga kini sebanyak 43 projek sedang dalam pelaksanaan di Sabah. Usahawan industri halal berpeluang memperluaskan rangkaian perniagaan mereka dalam pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS yang bermula hari ini sehingga 15 September di Kuala Lumpur. Pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS adalah platform terbaik usahawan industri halal atau syarikat tempatan untuk memperkasa dan memperluaskan rangkaian perniagaan mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedict berkata, tahun ini SME Bank sebagai agensi peneraju bagi Pavilion Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP membawa 24 pengusaha perusahaan kecil dan sederhana PKS untuk mempamerkan produk dan perkhidmatan mereka bersama-sama agensi KUSKOP. Termasuk 24 syarikat ataupun usahawan halal turut mengambil bahagian dalam beroroi pada hari ini. Iwan berkata demikian selepas menyaksikan Majlis Ringkas Pertukaran Memorandum Persefahaman MOU di antara SME Bank dengan Halal Development Corporation HDC dan Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak, Perak SADC. Majlis diadakan di Pusat Perdagangan dan Pameran Antarabangsa Malaysia MITEC di Kuala Lumpur hari ini. Dua MOU antara SME Bank ditandatangani di antara HDC dan Perak SADC bertujuan menjalin kerjasama membangunkan usahawan PKS dalam industri halal. SME Bank diwakili oleh Presiden Kumpulan yang juga Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Wira Dr. Arya Putra Ismail. Manakala HDC diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya, Hairul Arifin Sahari dan Perak SADC pula diwakili oleh Ketua Pengarah Eksekutifnya, Yohanis Yahaya. Iwan berkata MOU antara SME Bank dengan HDC dan Perak SADC menunjukkan komitmen berterusan kementeriannya untuk memperkasakan industri halal di negara ini.
Di bawah kementerian melalui agensi kita, ISIMECOP, kita telah menandatangani dua pengeteraian MOU di antara ISIMEBank dengan Halal Development Corporation untuk memperkukuhkan pangkalan data usahawan-usahawan halal yang memerlukan pembiayaan daripada ISIMEBank. Dan yang kedua adalah dengan Perak Agriculture and Development Corporation terkait dengan cadangan ataupun pembangunan halal park, pembangunan ekosistem dan juga kapasiti usahawan halal di Perak dengan ISIMEBank. Jadi semua ini merupakan komitmen Kementerian Usahawan dan Koperasi untuk menjadi sebahagian daripada pembeli ubah untuk kita memperkasakan lagi pembangunan industri halal di negara kita seperti mana yang disarankan oleh Yang Berhormat. MIHAS adalah pameran terbesar dunia untuk industri halal dan disertai 40 negara bermula hari ini sehingga 15 September. Dan MIHAS ini satu platform yang baik untuk bukan hanya di pihak usahawan memperkasakan networking mereka dengan usahawan-usahawan lain, tetapi juga dengan penyertaan syarikat-syarikat ataupun kerajaan-kerajaan di luar negara kita. Lebih 40 negara mengambil bahagian dan itu sesuatu yang sangat baik dan harus dijadikan peluang bagaimana syarikat-syarikat tempatan ini dapat connect dengan pasaran antarabangsa. Terdahulu, Iwan menghadiri Majlis Perasmian Global Halal Summit GHAS 2023 sempena MIHAS yang disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ekspor halal Malaysia mampu mencapai 63 bilion menjelang 2025. Terdahulu, perasmian Global Halal Summit GHAS 2023 yang diadakan bersempena dengan pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2023 disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Pusat Pameran dan Dagangan Antarabangsa Malaysia MITEC hari ini. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Anwar ketika berucap merasmikan GHAS 2023 menyuruh MITI untuk memberikan tumpuan khusus kepada industri halal dan memanfaatkan minat yang disuarakan oleh negara-negara luar seperti China, Jepun, Korea Selatan dan Kemboja. Selain merekodkan nilai ekspor melebihi sasaran yang ditetapkan. Dan dengan cara yang sedemikian, kita dapat memanfaatkan kedudukan kita sebagai negara yang diiktiraf punyai sijil halal yang diterima dunia dan kemudian bekerjasama dengan China atau Jepun atau Korea atau negara-negara lain kerana mereka juga melihat pasaran yang besar yang mungkin mencecah sehingga 1 trilion. Jadi walaupun ada peningkatan 64% yang dibanggakan oleh Tengku Zafrul, saya pun cukup bangga juga, tetapi sebenarnya keupayaan kapasitinya lebih tinggi. Sementara itu, Tengku Zafrul berkata pasaran industri halal global semakin berkembang dan industri itu dijangka meningkat kepada US 5 trilion menjelang 2030. Pada tahun 2022, MIHAS telah berjaya mencatatkan penyertaan lebih daripada 30,000 pempamer dan pelawat dari serata dunia dengan capaian jumlah nilai ekspor melebihi 2.4 bilion ringgit, melepasi sasaran asal iaitu sebanyak 1.9 bilion ringgit. Bagi terus memperkasakan perdagangan halal rentas sempadan, tahun ini sekali lagi MIHAS dianjurkan secara hybrid dengan tema menarjui dunia halal. MIHAS edisi ke-19 ini membuka ruang dan peluang kepada usahawan Malaysia mahupun antarabangsa untuk menerokai inovasi baru serta inisiatif mampan dalam memacu pertumbuhan ekonomi halal global. Sebelum pandemik COVID-19, Malaysia merekodkan nilai ekspor halal berjumlah 40 bilion. Pada 2022, ekspor halal Malaysia mencecah hampir 60 bilion dengan peningkatan berjumlah 64% berbanding 2021.
Kategori produk makanan dan minuman adalah penyumbang terbesar ekspor halal dengan peningkatan hampir 58%. Ini diikuti dengan produk bahan-bahan halal, kosmetik dan penjagaan diri, derivatif minyak sawit, industri kimia serta farmaseutikal. Wan An